Muhammad Maran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih yang berhormat Puan Dipertua kerana mengizinkan saya Ahli Parlimen Maran wakili seluruh penduduk Parlimen Maran untuk memanjatkan dan mempersembahkan ucapan tahniah ke hadapan Kepala Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar yang telah ditabarkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 dan begitu juga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemasyurat Agong Raja Zaris Sofia. Patut juga Tuanku memanjatkan persembahkan ucapan junjung kasih di atas lempah perkenaan Tuanku berterima duri bagi hadir berangkat merasmikan persidangan Dewan Parlimen penggal ketiga Parlimen yang ke-15. Patut ucapkan junjung kasih Tuanku Daulat Tuanku. Puan Yang Bertua, saya juga ingin mengambil kesempatan istimewa untuk mempersembahkan ucapan tahniah, syabas dan junjung kasih ke hadapan Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Abdullah Al-Musta'in Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang, juga Kepala Duli Yang Maha Mulia Sultanah Pahang, Hajah Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkal Allah Sultan Iskandar Al-Haj, selaku Kepala Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang ke-16 di atas pengorbanan Tuanku selama 5 tahun sebagai Yang di-Pertuan Agong dengan berhadapan dengan 1001 macam kisah bersejarah yang dapat membina hubungan yang baik antara rakyat dan Tuan Raja. Tahniah Tuanku, junjung kasih Tuanku. Patut juga mengucapkan insya-Allah akan memberikan sepenuh tak setia kepada Tuanku Sultan Pahang kerana patut adalah merupakan rakyat jati Pahang dan insya-Allah patut doakan ke bawah dia yang Tuanku berdua akan terus bersemayam di bawah tahta kerajaan negeri Pahang. Tanam kangkung tumbuh melata, tepian selat melambai daunnya. Atas singgasana Tuanku bertakhta di hati rakyat Tuanku Rajanya. Puan Yang Bertua, berperkara saya nak sentuh dalam perbahasan ini ataupun ucapan junjung kasih ini. Yang pertama ialah ucapan ikrar rukun negara pada hari kedua persidangan Parlimen. Saya memberikan sokongan kepada usaha ini. Tetapi apabila kita lihat pada pelaksanaannya, kita dapati ramai daripada bukan saja menteri-menteri, bahkan ramai daripada ahli parlimen yang tidak menghadiri ikrar angkat sumpah rukun negara ini. Saya kira kalau kita ingin memperkenalkan sesuatu yang baru, bukan sekadar ingin memperkenalkan saja, tapi biarlah buat kerja dengan serius. Sebab itulah saya berasa duka cita dan kecewa dengan kehadiran ramai menteri, tidak kehadiran daripada menteri-menteri yang tidak berada dalam dewan ini dan juga sebahagian daripada ahli-ahli parlimen. Baik usah kita lakukan perkara seperti ini kalau ia memalukan kita dan kerajaan. Puan Yang Bertua, satu perkara lagi yang saya nak sentuh ialah sindrom bercakap bohong dan penapian. Akhir-akhir ini, oleh kerana kerajaan hari ini mendapat perhatian cukup serius daripada rakyat, di mana mendapat cemoohan daripada rakyat dan sebagainya, dan fenomena yang berlaku hari ini ialah sindrom bercakap bohong dan penapian isu-isu yang dilahirkan oleh rakyat. Sindrom bercakap bohong ini bukan saja bukanlah dilakukan oleh rakyat marhain, tetapi paling malang ialah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin besar negara hinggalah ke peringkat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Ya. Jadi ini bukan saya bercakap pakai ini terbukti. Ya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tuan-puan, jika saya teliti balik apa yang pernah berlaku dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun ini sebelum dia menjadi Perdana Menteri. Saya menjadi Perdana Menteri, hari ini 24 jam minyak akan turun.
Apakah ini benar atau tidak? Maknanya satu pembohongan. Sampai hari ini minyak tidak turun. Yang kedua, saya menjadi Perdana Menteri, hutang PTPN akan kita hapuskan. Juga tidak berlaku. Inilah saya katakan bahawa sindrom penipuan yang dilakukan oleh kerajaan kita. Puan Yang Bertuah, satu lagi ialah pemimpin utama kita sering menafikan jasa dilakukan oleh orang lain. Maran, boleh saya tanya? Saya pendek masa tak cukup. Sekejap. Ya, Umpamanya zaman Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri apa tu? Apa ni? Macam ke-8. Begitu zaman Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Dikatakan bahawa barang naik. Barang naik. Begitu zaman Mahyudin dikatakan barang naik. Dan hari ini barang juga semakin naik. Bahkan nilai wang semakin turun. Jadi apakah ini semua perkara-perkara baik yang dilakukan oleh kerajaan pada hari ini? Kami semua Puan Yang Dipertua dan rakyat jelata bukan tidak pandai berfikir. Mereka melihat sebab tu hari ini kita bangga dengan pilihan raya negeri yang ke-15 di mana 4 negeri telah disapu habis oleh Perikatan Nasional. Jadi ini satu bukti yang cukup memalukan kerajaan. Sebab itulah saya harap pada kerajaan. Anda kata ada teguran-teguran yang dibuat oleh rakyat, terima. Ini apabila keluar je mesej, isu, video dan keluarkan oleh rakyat memburuk ataupun menegur kerajaan. Sila. Boleh, terima kasih Mak Maran. Itulah saya, Tuan Yang Bertuah. Hatta perbincangan dalam Dewan ini yang kita ada imuniti pun diturunkan oleh SKMM. Saya berbahas menegur kerajaan, itu pun diturunkan oleh SKMM. Macam mana Muar bagi tahu? Bukan sedikit permohonan itu dibuat, banyak kali teguran rakyat telah dibakul sampahkan oleh kerajaan ini. Silakan Maran. Maran untuk kita seimbang. Bagi saya tanya satu penjelasan. Saya masukkan dalam ucapan kita saya. hanya tahu tentang jumlah hutang negara sampai 1 triliun selepas tahun 2018, betul tak? Betul tak? Betul tak? Sila duduk, tidak bagi laluan. Takutlah kerana bukan pada kebenaran. Saya nak kebenaran. Tuan Speaker. Sebagai kerajaan, sebagai pemerintah, kita mesti terima kelemahan yang kita lakukan. Kulil haq walau kana murra. Berkata benar walaupun pahit. Ini apabila pahit yang kena pada kita boleh nafikan. Dan lantas kita sekatlah video ke, mesej ke, maklumat yang dikeluarkan oleh rakyat. Sedangkan rakyat menambah kita, membantu kerajaan. Sepatutnya terima dengan baik. Kalau boleh mengaku kelemahan kita, akhirnya perbaiki. Terima kasih kepada rakyat dan mungkin mereka lebih suka kepada kerajaan. Hari ini mereka terlalu benci kepada kerajaan. Saya turun di mana-mana saja, ditanya saya, Datuk bila lagi nak turunkan kerajaan ni? Bila lagi nak tukar kerajaan baru? Ini bermaknanya rakyat, keselesaan rakyat, kekecewaan rakyat. Marah mesti terbuka kepada teguran juga. Yang Berhormat Beras tidak bagi laluan, sila duduk. Saya nak tanya Maran. Tadi kata terbuka kepada teguran. Maran kata tidak bagi laluan. Terima kasih Puan Timbalan Yang Dipertua. Ingin saya tanya Maran. Semua janji-janji Perdana Menteri itu sebelum dia jadi Perdana Menteri itu adalah berlaku sebelum tahun 2018. Pasal itu kerajaan tak umumkan hutang dan liability kerajaan sudah menjangkaui 1 triliun. Betul atau tidak? Sebab itu janji diberikan tanpa tahu jumlah hutang itu. Kalau kita nak jadi pemimpin kerajaan yang baik, jangan berjanji. InsyaAllah, saya jadi kerajaan, saya akan buat terbaik. Itu je. Ini hari ini 24 jam, turun minyak. Habuk pun tak ada. PT-PT yang sampai sekarang, anak muda marah. E-healing apa? Naik motosikal. Janji berapa jam? 7 jam. Habuk, tak ada. Jadi sebab tu, nak jadi kerajaan, fikir molek-molek. Sebelum jadi, jangan bercakap banyak. Buat kerja dahulu. Puan Yang Betul, masih nak ambil. Pembinaan Hospital Maran. Betul. Ini ditekankan oleh juga tuanku. Keselamatan diri, kesihatan dan sebagainya. Saya cukup kecewa. Semasa Datuk Seri Najib, Perdana Menteri yang ke-6, telah meluluskan pembinaan Hospital Maran. Apabila PS memerintah 22 bulan, terus dihilamkan. Lepas tu diambil pula oleh Tan Sri Mahyudin masa itu, Pago, dan juga Ismail Sabri
Marlborough Hospital ini dinaikkan semula. Dan ditambahkan peruntukannya daripada 150 juta kepada 200 juta hingga 350 juta semasa Menteri Keuangan Datuk Senator Zafrul. Dah diluluskan. Bila ambilnya Perdana Menteri baru, PMX hilang terus. Sebab tu saya pernah menyuarakan di sini bagaimana ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-6 telah mentitahkan kepada saya, Datuk Sri, tolong perjuangkan Hospital Maran. Saya malah nak bercakap tadi. Apabila saya bercakap, ada balasan yang kata gunakan 367. Terus saya minta maaf. Jadi kalau tak nak gunakan 367, tak usah guna semua. Jadi saya minta supaya Hospital Maran mesti direalisasikan. Sebab ini telah diluluskan. Kalau tidak, maknanya kerajaan hari ini cukup menghina Perdana Menteri yang dahulu, Datuk Seri Najib. Datuk Seri berada dalam penjara. Tapi perjuangan pengorbanan yang dia lakukan pada negara cukup besar pada kita. Terima kasih. Satu lagi yang di-Pertua ialah cadangan Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan untuk menjadikan Kampung Baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Apa rasionalnya? Yang ada tahu tak? Sejarah pembinaan Kampung Baru Cina adalah hasil daripada perjuangan ataupun langkah tindakan komunis mengganggu negara kita. Dan ini matlamat utamanya. Kalau kita jadikan Kampung Baru ini sebagai kampung tapak warisan, bermakna Peraturan Dewan ini bersaja bersetuju mengesahkan bahawa perjuangan komunis adalah yang tidak baik itu, yang merupakan sejarah hitam negara, diiktiraf sebagai perjuangan bagi Peraturan Dewan. Jadi Datuk Yang Bertua, Peraturan Dewan. Puan Yang Bertua, saya harap cadangan saya minta Yang Mohd Maran kerana ini duduk. dijelaskan. Peraturan Dewan. Peraturan Dewan 36(9)(C. Tadi Yang Berhormat Maran duduk dulu. Cakap ya. Telah membangkitkan isu perkampungan Cina dan pada masa yang sama telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkenaan dengan komunis. Apa kaitan perkampungan Cina dengan komunis? Timbalan Yang di-Pertua, ini adalah perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Apa kaitan? Kenapa Maran mengeluarkan kenyataan perkampungan Cina dan mengaitkannya dengan komunis? Saya minta Yang Mohd Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina, perkampungan Cina. Puan Yang Bertua, saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Apa perkaitan perkampungan Cina dengan komunis? Jelutong, duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan kenyataan itu dibuat mengaitkan komunis dengan perkampungan Cina. Kenapa? Saya nak beritahu bahawa sejarah penubuhan Kampung Baru Cina dan saya terlibat masa itu. Bagaimana kita nak neutralize pengaruh komunis di kalangan. Timbalan Yang di-Pertua, bukan semua. Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan saya ceritakan sejarahnya. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Orang Cina jadi mangsa, dikurung di tempat kurungan, bukan kampung baru nama cantik. Dia menghilangkan saya pun bangsa. Rumah terpaksa dirobohkan secara paksaan, dipindah ke tempat kurungan. Namanya Kampung Baru tapi tempat kurungan British. Ini sangat menyenggung hati orang-orang Cina. Kita jadi mangsa. Inilah kelakuan Perikatan Nasional. Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan. Saya ceritakan sejarahnya. Sejarahnya kita jadi mangsa, orang Cina jadi mangsa. Saya tak nak rumah dipaksa dirobohkan untuk pindah ke tempat kurungan, tahu tak? Orang-orang Cina menjadi mangsa komunis juga. Tak ada toilet pun. Orang-orang Cina juga menjadi mangsa komunis. Pergi ke sana, tahu tak sejarah? Jangan putar belikkan sejarah. Orang jadi mangsa. Sejarah dia ialah orang-orang Cina dipaksa ke satu tempat kurungan British. Yang lain betul tak? Dulu, itu sejarah. Penjelasan dari Yang Berhormat Maran. Rumah dipaksa dirobohkan, betul tak? Mengelakkan orang dari satu tempat dipaksa berhijrah ke satu tempat secara paksa, tahu tak? Itu yang itulah sejarah. Saya nak betulkan, itulah sejarah.
Yang Berhormat Beras dan Jelutong sila duduk dulu. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Maran. Ya. Macam mana dia, Pak? Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan mengapa mengaitkan komunis dengan kampung Cina. Saya menyebut, saya bila cadangan diadakan. Sebab sejarah dahulu, rancangan masa British tu, mengalihkan orang Cina di kampung-kampung baru Cina kerana mereka terpengaruh dengan komunis. Saya tidak kata orang Cina itu komunis. Timbalan Speaker, baru kita dengar beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Jelutong dia nak bagi penjelasan, tak habis lagi. Hormatlah Speaker. Timbalan Speaker, beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Orang-orang Cina di Malaysia dibunuh oleh komunis. Sila duduk dulu. Hormat Speaker, bagi ruang. Betul lah. Buat penjelasan dulu. Sebab Saya minta Maran tarik balik. Yang Berhormat Nak elakkan Jelutong orang sila Cina duduk. terpengaruh dan dihanyati oleh komunis. Kampung baru Melayu pun ada yang terlibat dengan komunis tu. Ini pada zaman British 1948. Siapa cakap? Yang Berhormat Maran. Sudah Jadi habis penjelasan. sebab tu Datuk Tuan Yang Tua, saya tak anda bila diiktiraf sebagai warisan UNESCO, seolah kita mengiktiraf komunis berada di negara kita. Saya sekarang kaum Cina, saya angkat Yang Tua. Kita tak sama, ini negara kita, negara berbagai kaum. Kenapa pula kita benarkan diiktiraf sebagai sedangkan itu merupakan tempat pengaruh komunis? Tak ada Yang orang Berhormat bantah Maran. pun Okey, kita habis kampung cerita. tradisi ni Melayu dijadikan warisan UNESCO. Kita semua sokong untuk bangunkan negara. Jangan putar balik. Saya tidak Saja putar balik. gunakan bangsa, agama saja. Yang Itu tak Berhormat- baik untuk pembangunan negara kita. Yang Berhormat Maran. Saya nak habis satu lagi. Yang Berhormat Maran, saya rasa Yang Berhormat Maran tak perlu sebut mana-mana kaum yang terpengaruh oleh komunis. Tuan Kalau Yang boleh, Bertua, di kawasan tarik saya balik. ada kampung Mana-mana Melayu yang satu terpengaruh kaum dengan pun komunis. Speaker, minta dia tarik lah, Buat Speaker. kampung baru. Ni Marang ni, minta dia tarik balik ni. Tak betul tu. Apa tak betul? Saya Tak terlibat. betul. Saya terlibat dengan Jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Jangan buat fitnah. Itu fitnah sebenarnya tu, Sejarah dia, fitnah. Mat. Fitnah. Sejarah dia. Tak betul. Puan Speaker, Itulah ulangan kita yang tak tanda tahu orang sejarah. Cina. Komunis orang Melayu pun ada komunis. Okey, Datuk Yang Bertua, saya bagi tajuk lain. Tak betul Marang ni. Timbalan Yang Bertua, Minta dia tarik balik speaker. Kena sebelum tarik balik tu. saya masih lagi berpegang kepada bantahan saya, kita mewujudkan Hormat. kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru Melayu masa saya Cina dalam ini KDN, untuk mewujudkan perpaduan. saya Tak ada terlibat kena-mengena dalam dengan keputusan komunis. pada nak Maran, tarik jangan putar belit. Jangan putar belit. Tolong tarik balik kenyataan itu. Tak ada, no. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Kerja belah sana dia si Sejarah dia. fitnah aja. Kerja manjang-manjang fitnah. Kampung baru fitnah, makanan fitnah. Apa macam? Kelulangan Apa sila macam? duduk. Yang lain sila duduk. Macam apa hal? Macam apa hal? Pendidikan ada. Menteri Macam apa hal? Pendidikan ada. Ubah silibus sejarah. Ni Menteri Pendidikan Tak, ada. masa kamu jadi kerajaan dulu, kenapa tak ubah? Okey, Yang Mat. Masa kamu jadi kerajaan dulu, kenapa tak ubah? 33 bulan dulu, kenapa tak ubah? Itu faktanya. Kenapa tak ubah? Kenapa? Kelulangan sila duduk. Macam pun duduk. Saya tak sebut kalau DAP. Wan Yang Bertua, di kampung Melayu pun Belajarlah ada sejarah. ni. Sila. Hulu langat sila duduk. Kalau tidak saya rehatkan hulu langat. Okey. Yang Berhormat Maran. Yang Berhormat Maran. Tadi Yang Berhormat Maran sudah kata kaum lain pun terpengaruh. Jadi sila tarik balik kaum Cina itu. Wan Yang Bertua, you rasional sikit. Ini sejarah. Kampung Melayu sejarah. pun ada terpengaruh dengan Ya komunis. betul. Tapi kenapa? Saya tak pernah sensitif pun tentang Yang orang Melayu. Berhormat Maran Komunis hanya tak sebut komunis. Cina. Kalau mereka terpengaruh dengan komunis. Ada orang Melayu yang terlibat dengan komunis tu. Ya, tapi tadi Saya Wadi nak Maran ceritakan hanya sejarah sebut kampung Cina. baru. Saya tak nak bila you bawakan di bawah apa ni UNESCO ni seolah kita iktiraf benda itu. Nantilah saya cakap dulu. Puan Speaker, bila Tun Razak pergi ke Beijing, antara perkara pertama yang kita normalisasikan Malaysia Cina ialah memberitahu Beijing jangan masuk campur urusan Malaysia membasmikan komunis di tanah Melayu. Ya, Okey. itu menunjukkan memang ada pengaruh kaum Cina dalam komunis. Bukan semua, bukan semua, tapi ada fakta.
Takkan kita nak ubah fakta? Sejarah. Masuk dalam ucapan saya. Terima kasih. Jadi betul. Betul. Habis. Fakta ni 99 Peraturan Dewan 99 Peraturan Dewan 99 Ramai orang Cina, pemimpin Cina dibunuh, termasuk 99. CEO Perak seorang Cina pun dibunuh oleh Betul, komunis. saya tahu. Betul tak? Saya tahu Komunis itu. itu dalam sejarah kerana pergolakan politik. Jadi ramai orang Cina kena dibunuh, termasuk pemimpin-pemimpin tahu. Cina, termasuk ketua Tidak kurang polis orang Melayu juga. Perak Rakyat seorang negara kita. Cina. Sebab itu- Jangan Tujuan ni untuk Yang Dipertua telah membuat satu keputusan di Betul. bawah Peraturan 99 di mana peraturan itu adalah muktamad, dan Yang Dipertua telah meminta Maran menarik balik kenyataan terhadap perkampungan-perkampungan Melayu dan Cina kerana beliau mengeluarkan kenyataan bahawa perkampungan-perkampungan ini orang-orang Melayu dan Cina boleh terpengaruh dengan komunis. Jadi saya minta Berhormat Maran tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Umur yang buat apa sekarang? Umur yang buat apa sekarang? Umur. Tarik balik. Ini tak ada kena-mena dengan umur. Jangan keluar. Tuanku Sejarah telah pun ini, menyatakan jangan sentuh isu 3R. Dalam titah tuanku menyatakan jangan sentuh isu 3R. Bukan isu 3R tu. Maran, tak dengar tak Maran? Tidak perlulah. Izin untuk Bukan tak 3R. Ya Mak, saya terus. Ini sejarah. Saya sejarah. Keputusan telah dibuat. Maran tarik balik. Terpulanglah pada kita. Ya Mak, tak boleh. Kita Betul, saja. saya fikir Okey, penyelesaian. Ya Mak. Supaya okey. siapa yang tak puas hati tulis surat pada speaker dan Maran teruskan Terima perbahasan. kasih. Puan yang betul sikit. Boleh buka Wikipedia. Apa yang disebut oleh Maran ialah fakta sejarah yang tercatat. Apa fakta Saya fikir sejarah? kalau sekira Kenapa sila kaitkan buka- perkampungan Cina dengan orang komunis, Muhammad? Sila buka sejarah. Ini Kenapa fakta sejarah. kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Ini Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? 1950 waktu Kenapa Maran kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat. Kan tarik. Kali ini sejarah. Dan untuk berikutnya, Ya Mat. itu sejarah. Orang Cina jadi mangsa dikurung Saya oleh tahu. British. Orang Melayu pun dibunuh. Betul. Jadi Ya, jangan betul. kata Jadi kenapa kaitkan? kampung Ahli-ahli yang berhormat. Yang berhormat Maran, mengikut peraturan 369C, perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Maran menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau permusuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Jadi saya harap Yang Berhormat boleh tarik balik yang kaum Cina itu. kalau ada perkataan Keputusan tu. Mat, saya kalau ada Kalau tak setuju, bawa usul di luar. Keputusan. Ya Mat, kalau ada perkataan yang mengusik perasaan, saya tarik balik. Tapi di sejarah, minta maaf. Sejarah Kampung Baru Cina memang asas dia untuk membolehkan dan menyelamatkan orang Cina daripada pengaruh komunis. Orang Melayu buat dia kan? Orang Melayu pun dibunuh. Ini fakta. Kenapa nak jadi fakta? Minta maaf ya Mat. itu Okey, politik British. Saya bagi Faham yang lain. tak? Itu politik British untuk terus berkuasa di Malaysia. Memanglah politik. Tak jangan libatkan Sudah. British dah berkuasa dengan mangsa Cina yang jadi Yang lain sila duduk. Okey, Yang Mat. Saya sudah buat petua Okey, bahawa tambah Yang berapa minit, 10 Berhormat minit. Maran boleh tarik balik. Kalau tidak mahu, saya harap Yang Berhormat Maran Sejarah, fakta sejarah saya tak akan tarik balik. Kalau ada kata-kata saya kasar, bolehlah. Mana saya tengok baliklah, ansat. Yang Mat, saya tarik balik. Okey. Yang Mat berhati? Ataupun Yang Mat dah buang semua pesta sejarah ni? Okey. Saya pergi yang terakhir, Yang Mat. masa sudah tamat. Masa tamat. Sebab tu dia kacau saya. Masa sudah tamat. Terima kasihlah. Oleh itu saya mau menyokong.